Ya. Aku Melayu. Dulu Melayu. Pakai Melayu. Bahas di hadapan. Cobaan suara. Cobaan suara yang insya-Allah adil. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan ulasan, saya walaupun tadi sudah dikatakan oleh pengurusi, saya ingin mengucapkan tahniah kepada keempat pasukan kerana keempat pasukan sudah bertanding di peringkat separuh akhir ini, dan kami yakin bahawa keempat pasukan sudah melakukan yang terbaik, ya, dan terbaik mungkin untuk melalui sesi separuh akhir ini. Okay. Dan kami rasa seperti pertandingan-pertandingan lain, ada pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah, ya. Jadi bagi yang menang sebentar lagi saya ucapkan tahniah. Bagi yang tidak menang, jangan putus harap, jangan bersedih. Memang reaksi pertama apabila kita tidak memenangi sesuatu, kita akan merasa sedih, mungkin marah, ya. Tetapi di sebalik itu mungkin dapat kita fikirkan apakah kebaikan atau rahmat yang dapat kita peroleh daripada pengalaman kita, pengajaran dan sebagainya, yang saya pasti sangat kaya dengan pengajaran-pengajaran yang dapat digunakan untuk kita meneruskan perjuangan kita pada masa-masa akan datang, ya. Okey, baik. Bagi perbahasan pertama, terpanjat apabila cahaya menembusi mata silau dari bulat jadi sepet. Okey, baik. Mauduk yang pertama, tak ingat saya mauduknya. Boleh dipaparkan mauduk atau tak boleh? Okey, tak apa. Siapa boleh ingatkan saya mauduk yang pertama tadi? Globalisasi menghakis kewatanan anak Singapura. Okey, baik. Untuk sesi perbahasan yang akan datang, okey, pernah dikatakan, memang diberitahu kepada para pembahas supaya mengenal pasti kata kunci yang terdapat dalam mauduk, kemudian berikan takrif. Okay. Tapi tadi dalam sesi yang pertama tadi, kami rasa satu kata kunci yang sangat penting, okay, walaupun diberikan takrif tetapi sangat kurang disentuh, impaknya dalam hujah para pembahas agak kurang, iaitu perkataan kewatanan itu. Kewatanan merupakan satu konsep yang sangat besar, ya. Satu perkataan mewakili satu konsep yang menyatakan bahawa semangat memperjuang membela, ya, dan sebagainya. Satu konsep yang sangat besar. Tapi kami rasa penekanan yang diberikan kepada perkataan kewatanan itu agak kurang, ya, oleh kedua-dua pasukan, ya. Jadi ini satu perkara yang harus dilihatlah apabila kita menganalisis mauduk. Kita pastikan setiap perkara, terutama sekali perkara yang paling penting itu, diberikan perhatian yang wajar, ya. Dan kami dapati juga ada beberapa perkara yang dilakukan oleh pembahas daripada kedua belah pihak, ya, yang merupakan kenyataan-kenyataan yang istilah Melayunya apa, ya, kalau istilah Inggerisnya ialah sweeping statement, ya.
Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahawa orang berhijrah kemudian bertukar kerajaan. Ada dua kumpulan yang berhijrah sebenarnya. Ada kumpulan yang berhijrah mungkin bertukar kerajaan, tapi ada juga yang berhijrah masih menyimpan kerajaan, pergi ke negara lain untuk mendapatkan rezeki, ya, dan kemudian balik ke negeri negara asal, ya. Jadi kita perlu perhatikan perkara yang sebenar-benarnya dan elakkan daripada melakukan kenyataan-kenyataan seperti itu. Itu satu contoh saja, ya. Kemudian satu lagi perkara tentang peristilahan. Pastikan awak mendapatkan istilah yang tepat. Tadi kami ada mendengar satu kos melepas. Kos melepas, kami rasa opportunity cost. Kos melepas, bukan melepas yang itu. Okey, dapatkan istilah yang tepat. Kemudian negara, ya, bukan negara. Bukan negeri, negara. Ya. Jadi secara ringkasnya, pasukan yang berjaya ke peringkat seterusnya ialah pasukan yang berjaya mengaitkan hujah-hujah kepada maudhu yang dibahaskan, ya. Kerana apabila perkara itu berlaku, kami para penilai lebih mudah untuk kami memahami apa yang ingin disampaikan. Kerana apa? Kerana kami akan sentiasa berbalik kepada maudhu, ya. Jadi itu penting, kaitkan semula kepada maudhu. Beberapa aspek bahasa yang mungkin dapat saya tegur ialah okey, awak suka betul menggunakan imbuhan pen, semuanya pen. Pencobaan suara, pembidasan, pencelahan. Awak tahu pen tu apa tak? Pen tu menunjukkan satu proses. Jadi kalau kat sini pencobaan suara, ini proses kan, bukan? Cobaan suara sudahlah. Yang mudah tu kita mudahkan, tak payah nak susahkan, ya. Kan memudahkan hidup. Okay. Satu lagi perkara yang saya lupa, tentang penekanan kepada kata kunci yang utama tadi itu. Mungkin pembahas boleh lakukan ialah pada peringkat awalnya berikan contoh tentang aspek kewatanan tu tadi, ya. Contoh yang jelas untuk disampaikan, jadi lebih jelas dilihat apa yang ingin disampaikan dan difahamkan daripada aspek kewatanan itu. Okey, itu untuk perbahasan yang pertama. Okey, baik. Perbahasan yang kedua. Tengok, saya pun tengok perbahasan yang pertama. Perbahasan yang kedua. Ini menarik kerana ada KPPM, dia kurang 2P. Kalau ada 2P jadi K 4PM. Kemudian ada POM. Tapi tak apa, pasal kat sana ada KPPM, sini ada POM, jadi steady POM PP. Apa dia? Sampai apa? Okey, baik. Untuk perbahasan yang kedua ini, kami rasa aspek penentu aspek penentu dalam perbahasan kedua ini ialah aspek konsistensi, ya, aspek ketekalan dalam menyampaikan pendirian kumpulan, ya. Jadi itu merupakan satu perkara kunci yang menentukan siapa yang marah ke peringkat seterusnya. Okey, lagi satu perkara yang kami ingin tegur ialah tentang ketepatan pemahaman ataupun kenyataan yang diberikan terhadap perkara-perkara yang disampaikan dalam hujah.
Sebagai contoh, aspek meritokrasi yang dikatakan secara ringkas, secara amnya, meritokrasi itu merupakan cara pemerintah menunjukkan mereka mempraktikkan, atau cara pemerintah menunjukkan yang pemerintah mempraktikkan tanggungjawab sosial. Betul ke? Meritokrasi itu apa sebenarnya? Okey, fikirkanlah. Kemudian dikatakan sumber manusia sebagai sumber utama, salah satu sumber semula jadi yang ada di Singapura. Jadi pemerintah menjaga sumber manusia ini kan, supaya para pekerja dapat menyumbang kepada ekonomi. Adakah ini menunjukkan tanggungjawab sosial? Okey, mungkin satu yang dapat difikirkan. Jadi perlu jelas apa itu tanggungjawab sosial. Kemudian aspek ekonomi sebagai contoh. Ekonomi ni ada dua kan, satu ekonomi mikro dan satu ekonomi makro. Okey, bukan makro makro. Jadi lihat dalam perspektif ini supaya lebih menyeluruh penyampaian itu. Dan lagi satu, kalau kita pergi bekerja untuk mendapatkan pendapatan, okey, kami ingin mendengar apakah motivasi di sebalik mendapatkan pendapatan ini. Apakah motivasinya di sebalik mencari wang untuk apabila kita pergi bekerja. Ada lagi satu perkara lah tentang hantar anak ke sekolah, kemudian untuk sama ada untuk tanggungjawab sosial atau untuk menyediakan untuk ekonomi dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kami rasa perlu bukti-bukti yang lebih kukuh lah, daripada hanya memberikan kenyataan-kenyataan yang boleh dipersoalkan tentang ketepatannya. Jadi berhati-hati. Okey. Baik, itu sesi steady pom pipi tadi. Okey. Lagi satu perkara yang sesi pertama baru saya teringat tentang bilasan, tentang celahan. Ini penting. Okey, apa berlaku tadi? Kita pernah mengatakan bahawa kita mahu membahas mencelah isi pembahas lawan, dari pihak lawan. Okey, dan jangan terlalu menumpukan celahan tu di peringkat bidasan. Jadi apa yang berlaku tadi apabila pembahas ketiga sedang menyampaikan, mengutarakan bidasan, asyik nak mencelah. Apabila selesai celahan, loceng pertama bunyi, baru disampaikan isi yang ingin disampaikan. Jadi di sini kami lihat pihak penyaga sudah tidak ada peluang untuk mencelah isi yang disampaikan. Jadi pengawalan masa dari aspek ini juga penting. Pastikan pastikan peluang untuk mencelah isi pihak lawan awak itu ada, supaya awak tidak kelepasan peluang itu. Okey, nak mencelah bidasan tidak menjadi masalah, tapi jangan terlalu menumpukan perhatian dalam mencelah bahagian bidasan itu, kerana mungkin awak akan terlepas peluang untuk mencelah isi lawan awak. Okey, baik. Jadi itu saja sebelum saya menyelesaikan komen-komen saya bagi pihak rakan-rakan penilai. Sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas kerana telah sampai ke peringkat separuh akhir, dan awak semua kelihatan sungguh-sungguh untuk memastikan kumpulan awak bara ke peringkat akhir. Okey, dan semangat juang tu nampak tinggi dalam kalangan pembahas. Tapi ingat,
ada pertandingan, ada kalah, ada menangnya. Yang kalah jangan bersedih, ya. Jadikan pengalaman ini sebagai satu iktibar untuk masa-masa akan datang. Yang menang, pastikan awak dapat mencari perkara-perkara yang boleh diperbaiki dan sebagainya. Bagi pemenang, ingat sesi yang akan datang ini merupakan sesi yang mana jangkaan kami akan menjadi lebih tinggi daripada hari ini, ya. Dan awak akan berbahas di dalam suasana yang mana awak akan mendedahkan diri awak kepada peringkat nasional, akan ditonton oleh seluruh masyarakat Singapura yang menekan saluran suria pada waktu itu, pada malam itu, ya. Jadi pastikan kelakonan yang terbaik dapat diberikan, ya. Perbaiki bahasa, perbaiki penyampaian, ya. Dan sebagai akhir kata, selamat maju jaya, hidup bahas untuk negara. Terima kasih.